dihormati Tuan Pengurusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan rekan yang dikasihi sekalian. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya ialah Ong Haran. Pada hari yang indah ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Jiran yang Prihatin. Siu Yan merupakan seorang ibu kepada anak tunggal yang bernama Tong. Perangai Tong yang tidak gemar bercampur dan bergaul dengan orang lain tidak disukai oleh Siu Yan. Tong suka mengerap di rumah dan tidak suka berkawan dengan anak-anak jiran yang lain. Hal ini merusingkan ibunya. Ini kerana Tong sanggup memerap di rumah sehari suntuk daripada keluar bertegur sapa dengan kawan yang lain di kampungnya. Tong, mengapakah kamu asyik memerap di rumah sahaja? Ibu risaulah dengan keadaan kamu ini. Tanya Siu Yan. Pertanyaan ibunya pada suatu pagi itu tidak dihendakkan oleh Tong. Dia hanya berdiam diri tanpa sepatah kata. Dia seolah-olah tidak peduli apa yang diperkatakan oleh ibunya. Siu Yan tahu bahawa Tong tetap enggak bercampur dengan anak-anak jirannya yang berbangsa Melayu. Walaupun berbagai nasihat telah diberikan kepadanya, nasihat yang diberikan itu bagaikan mencurah air ke daun keladi, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Keesokan harinya, Siu Yan cuba memujuk Tong supaya kerap bermain dengan anak jirannya. Beliau menyuruh Tong agar jangan bersikap seperti kata di bawah temburuk. Hal ini akan menyukarkan masyarakat untuk saling mengenali di antara satu sama lain. Namun begitu, Tong memberikan pelbagai alasan untuk tidak bergaul dengan jirannya. Tong mengatakan mereka hanya suka mencakap tepikai orang. Siu Yan menggeleng-geleng kepala apabila mendengar jawapan yang diberikan oleh Tong itu. Pada suatu petang, anak jiran Siu Yan yaitu Ami menghantar bubur kacang yang telah dibawa oleh ibunya ke rumah Siu Yan. Pada ketika itu, Tong kebetulan berada di luar rumah. Ami menyapa Tong dan bertanyakan akan kabarnya. Tong hanya mengangguk kepalanya tanpa menjawab pertanyaan tersebut. Tanpa putus asa, Amin tetap mengajukan beberapa soalan kepada Tong. Namun, dia hanya menjawab soalan tersebut secara indah tak indah. Selepas menyerah bubur tersebut kepada Tong, Amin berlalu pergi ke rumah Rawi dengan perasaan kecewa. Ketika di sekolah, sewaktu mata belajar sejarah, guru meminta murid menyiapkan tugasan secara berkumpulan. Tong ditempatkan dengan kumpulan yang sama dengan Ami. Sepanjang perbincangan berlangsung, sikap Tong tidak pernah berubah dan dia hanya mendiamkan diri umpama keras sumbang. Ami berusaha untuk membuat Tong bercakap, namun usahanya itu tetap tidak berhasil. Pada suatu hari yang tidak terduga, rumah Tong telah dijilai api. Kebakaran tersebut ada berpunca daripada gangguan litar pintas. Seluruh penduduk kampung gempar dengan kejadian tersebut. Mereka bekerjasama pakai aut dan tebing untuk memadamkan api. Siu Yan yang berada di luar rumah teringatkan Tong yang sedang tidur di ruang tamu. Dia mencari meminta bantuan orang kampung untuk menyelamatkan anaknya itu. Tolong! Tolong! Tolong selamatkan anak saya! Apabila mendengar cerita tersebut, Amin segera masuk ke rumah untuk menyelamatkan Tong. Amin langsung tidak mempedulikan keselamatan dirinya. Akhirnya, Tong dapat diselamatkan walaupun terdapat sedikit kecederaan di kakinya. Dia terus dikejarkan ke hospital. Di hospital, Tong terbaring lesu. Dia merenung wajah ibunya yang berada di sisi kakinya. Tong, syukurlah kamu selamat, bisik ibunya dengan suara yang perlahan. Seterus kemudian, pintu kamar pesakit dibuka dengan perlahan. Kelihatan Ami, Pak Mak dan Mak Zah melangkah perlahan menuju ke kedai Tong. Siu Yan tersenyum dan menjemput mereka duduk. Tiba-tiba Tong bersuara, Amin, saya minta maaf. Saya menyesal. Sekarang
baru-baru saya mengerti erti cinta persahabatan. Dan menghulurkan tangannya kepada Ami. Ami menyambutnya. Sejak dari peristiwa itu, Tom dan Ami berkawan baik. Kemana saja mesti berdua seperti berlanggas. Dia juga sudah mula bertegur sapa dengan jiran di sekeliling rumahnya. Persepsinya terhadap orang gemuk sudah mula berubah. Dia sudah tidak kekok dan canggung apabila berada di halayak yang ramai. Oleh itu kawan-kawan, pengajaran daripada cerita ini. Pertama, kita mesti bertegur sapa dan saling bantu-membantu sesama jiran. Kedua, kita mesti menjadi rakyat Malaysia yang sentiasa memupuk perpaduan dengan mengamalkan sikap saling bekerja sama dan bersatu padu. Akhir kata, terimalah serangkap pantun daripada saya. Jangan mudah berputus asa hingga termenung bertukar arah. Jiran berbudi, kita berbahasa, barulah hidup aman sejahtera. Sekian, terima kasih.